amalan kita itu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah memberikan kita anugerah syurga yang kekal abadi, insya-Allah di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sememangnya pada hari ini 18 April, Khamis, kita sebenarnya sudah menghampiri satu sekolah ataupun satu madrasah yang tinggal lagi 18 hari saja. Kita tahu ke sekolah apa yang kita bakal masuk ni, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu sekolah ataupun madrasah Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan Ramadan dah dekat, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana persiapan kita? Jangan kita bila nak dekat Ramadan ni kita bersiap untuk Syawal. Tetapi seharusnya mendekati Ramadan ini kita kena mempersiap siagakan diri kita. Menyiapkan keluarga kita, anak-anak kita untuk mengharungi satu bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluas-luasnya pintu syurga. Allah membuka seluas-luasnya pintu rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada persediaan. Kita tak nak tiba-tiba pada satu Ramadan tu kita terkejut, kena tiba-tiba kena puasa. Jadi kena ada persiapan. Jadi antara yang boleh kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita, kalau saya di rumah itu dengan anak-anak, kita akan decorate sikit rumah kita tu, dekor-dekor sikit di kawasan ruang tamu dan sebagainya. Bila kita masuk rumah, kita letak ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Jadi bila setiap kali petang kita balik ke rumah, kita dapat lihat tentang perkataan selamat datang Ramadan tu, dia memberikan kita inspirasi untuk menghadapi Ramadan. Yang kedua, kita boleh cuba-cuba ataupun kita boleh mengamalkan puasa sunat. Sebab kadang-kadang kita punya perut ni setiap hari duk makan nasi ayam penyet ke, bakso ke, ataupun ayam goreng ke, seharian kan. Jadi mungkin bila kita tak biasa puasa sunat Isnin Khamis contohnya, bila kita masuk Ramadan saja, perut kita mungkin akan terkejut. Jadi kita kena banyakkan mencuba untuk puasa sunat, terutamanya pada Isnin dan juga Khamis. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, ini kalau ada duit sikit lebih lah. Kalau kita seorang suami, kita belikanlah telekung baru ke untuk isteri kan. Yang mungkin bila pakai tu sedap nak solat kan, sebab mungkin kita akan solat tarawih tu lama kan dalam masa dia. Jadi berilah hadiah untuk memberi perangsang kepada isteri dan juga anak kita untuk bersemangat menghadapi Ramadan yang kita sebenarnya kita tak tahu adakah kita sempat untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun hadapan. Jadi kalau kita dah memasuki Ramadan tu, kita kena memanfaatkan sebaiknya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang sudah pergi meninggalkan kita, tidak dapat bertemu dengan Ramadan. Para sahabat Rasulullah SAW menangis apabila menghampiri Syawal. Kerana apa? Kerana mereka akan meninggalkan Ramadan dan mereka tak tahu adakah mereka akan bertemu dengan Ramadan pada tahun hadapan. Jadi Ramadan yang akan datang ini lagi 18 hari, tuan-tuan dan puan-puan, make sure pastikan kita bersiap siaga. Bukan saja diri kita, juga keluarga kita, sanak saudara kita dan juga mungkin rakan-rakan sepejabat kita, kita ajak supaya sama-sama bersiap sedia menghadapi Ramadan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita akan membincangkan dan juga mengupas satu tajuk yang sangat dekat dengan kita dan kadang-kadang kita ini lupa, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mungkin itu adalah salah satu daripada sifat manusia, iaitu lupa ataupun kadang-kadang kita ni alpa. Jadi kita kena selalu diingatkan, selalu kena ada tazkirah kepada diri kita, hati kita, supaya kita ingat tentang erti hidup kita. Dan sebab itulah tajuk pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton Assalamualaikum Interaktif, tajuk kita yang kita ingin kupas adalah erti hidup pada yang memberi. Jadi kita selalu dalam kehidupan kita kadang-kadang kita lupa, dan ada satu pepatah yang agak best yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ya. Allah always give and forgive, but human we always forget and forget. Allah itu selalu memberikan kepada kita berbagai nikmat dan juga rahmat yang tanpa kita sedari. Dan Allah juga akan memberikan kita keampunan. Tetapi manusia, we always get and forget. Kita selalu dapat, tetapi kita kadang-kadang lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, rahmat ataupun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, masya-Allah, Allahu Akbar, sangat banyak. Contohnya, tuan-tuan dan puan, kita bangun tidur pagi tadi lepas solat subuh kan, kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu nikmat yang sangat besar. Bayangkan kita bangun-bangun pagi itu tak ada nafas. Sudah semestinya kita akan
meninggal dunia. Dan contohnya tangan, kaki dan sebagainya. Dan ini adalah antara nikmat-nikmat yang utama yang Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya ada menulis tentang 7 nikmat yang Allah berikan. Anggota badan yang utama ini perlu dimanfaatkan, perlu digunakan kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tangan. Tangan kita ni guna untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita bekerja, kita kena mencari rezeki yang halal. Tidak gunakan tangan untuk perkara-perkara yang tidak baik, tidak bermanfaat. Contoh lagi kalau kaki kita kena digunakan untuk pergi ke masjid, membantu orang lain dan sebagainya. Itu antara nikmat yang harus kita manfaatkan dan juga kita bantu orang lain. Dan juga kita kena ingat erti hidup kita, apa dia tuan-tuan dan puan-puan, di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkatakan, berfirman di dalam surah Az-Zariyat ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, erti hidup kita. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah the purpose of our life. The ultimate goal of our life. Segalanya yang kita lakukan harus berlandas kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud ibadah tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin kita pernah belajar di dalam ketika di sekolah dulu, di dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan sebagainya, cikgu kita, ustaz ataupun ustazah kita akan kata ibadah itu adalah segala perkara yang kita lakukan yang ditunjangi 2 perkara tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, amalan yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita ingin mendapat mardatillah ataupun keredaan Allah. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan tersebut mestilah berlandaskan syariat Islam. Kalau ada 2 perkara tersebut dalam amalan seharian kita, ia akan dikira sebagai ibadah. Dan ustaz-ustazah kita akan explain lah apa itu jenis-jenis ibadah. Jadi jenis-jenis ibadah ini tuan-tuan dan puan ada 2 juga. Yang pertama dipanggil ibadah khusus. Yang ibadah khusus ni tuan-tuan dan puan adalah apa yang kita lakukan directly dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti fardu ain ataupun fardu kifayah. Fardu ain ini kita berbicara tentang rukun iman dan juga rukun Islam, di mana rukun iman itu berkenaan dengan mengesakan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, Allah Tuhan yang Maha Satu, kita tidak boleh menyekutukan Allah dan sebagainya. Dan juga apa amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti rukun di dalam rukun-rukun Islam seperti syahadatain, iaitu kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Solat kita tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa, puasa kita dan sebagainya. Jadi ibadah khusus ini merupakan ibadah yang directly kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga ibadah yang pertama ini kerana itu merupakan kita panggil cara untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ibadah umum. Dan ibadah umum ini juga adalah ibadah yang akan kita kongsikan selepas ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Bro Aiman di dalam Assalamualaikum Interaktif. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, anda bersama saya lagi Bro Aiman di dalam rancangan Assalamualaikum Interaktif yang dibawakan oleh Debita Project, dikuasakan oleh Maisa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita membicarakan tentang tajuk erti hidup pada memberi. Di awal tadi tuan-tuan dan puan-puan kita dah kupas sedikit apa itu erti kehidupan kita, our purpose of life. Kita punya objektif dalam kehidupan kita, iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak lihat saya dah kupas sikit tadi tentang apa itu maksud ibadah dan juga apa itu jenis-jenis ibadah. Itu ada 2 tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah ibadah khusus, ibadah yang merupakan komunikasi, jaringan line kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua saya nak kupas tentang ibadah umum.
Jadi apa itu ibadah umum, tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Bila kita berbicara tentang ibadah umum, kita dalam kehidupan kita ini bukan saja 24 jam, 7 hari seminggu itu kita habiskan dengan solat, zikir dan sebagainya. Tetapi ada di situ ruang interaksi kita bersama dengan masyarakat, bersama dengan keluarga-keluarga kita, rakan-rakan kita dan sebagainya. Dan inilah sebahagian daripada definisi ibadah-ibadah umum, iaitu segala perkara lain selain daripada ibadah khusus itu dikira sebagai ibadah umum, di mana rutin seharian kita, contohnya kita mencari rezeki, kita makan, kita minum, kita menuntut ilmu, banyak lagi, kita menziarahi orang tua, dan ini semua adalah ruang lingkup ibadah umum yang bila kita buat, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena rasa dalam jiwa kita, dalam hati kita bahawasanya aku melakukan amalan-amalan ini kena lillahi ta'ala, kerana Allah. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mencari rezeki, kita tak nak bila kita pergi kerja tu, kita rasa berat, kita rasa marah dengan bos kita rasa tak suka dan sebagainya, tapi kita kena ada rasa ketenangan dalam diri. So, sebab itulah pagi-pagi kita bila nak pergi kerja tu, kita kena pegang dada kita, kita kata, ya Allah, aku mencari rezeki yang halal ini untuk diri aku, untuk isteri aku dan juga anak-anak aku, untuk mendapat keredaan Allah. Dan atas doa kita itu, semoga ia menjadi, kita panggil, penenang kita. So kita boleh mengharungi hari-hari kita dalam melakukan pekerjaan, mencari rezeki itu, dirahmati dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dua ibadah yang seharusnya menjadi intipati kepada kita sebagai seorang Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita, tuan dan puan-puan, mengangkat penghormatan terhadap perintah Allah serta membuktikan belas kasih kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi Imam Fakhrul Razi, tuan-tuan dan puan-puan, dia meluaskan konsep ibadah itu. Kadang-kadang kita duk fikir ibadah ini ialah solat, zakat, puasa dan sebagainya. Walhal ibadah itu luas. Dan sebab itulah Imam Fakhrul Razi dia menggabungkan dua dimensi. Kita beribadah kepada Allah dan sebagainya. Ada juga dimensi yang kedua, iaitu kesan daripada ibadah kita itu, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kita solat itu, bagaimana kita punya interaksi, bagaimana kita punya akhlak, bagaimana kita punya karakteristik dengan manusia-manusia yang lain. Jadi saya akan kongsikan beberapa dimensi, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana dalam kehidupan kita, kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-77, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, yakni bersembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta kerjakanlah amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita perasan, tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin muslimat sekalian, dalam Al-Quran bila Allah menceritakan tentang rukuk dan sujud, yakni kita mengerjakan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan pasangkan, Allah akan pairkan dengan perkara yang kedua, iaitu kita membuat amal kebajikan. Kerana inilah merupakan yang kita panggil manifestasi ibadah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah bila kita ingin melakukan amal kebajikan ini, di dalam Al-Quran Allah banyak menggunakan perkataan al-bir ataupun al-khair. Dan sebab itu saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu perkataan yang harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Apabila kita ingin memberi kepada orang yang memerlukan ataupun kepada orang yang berada di sekeliling kita, iaitu perkataan saya ingin kongsikan adalah al-khidmah, yang berasal daripada perkataan Arab khadama, yang bermaksud bakti. Kalau dalam bahasa Inggeris tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia dipanggil servitude. Service plus attitude. Dalam kita memberikan khidmat, kita memberikan amal kebajikan itu, kena ada juga attitude. Mungkin ada yang suka buat amal kebajikan tapi mungkin tak ada attitude. Ada, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, bila dia nak memberi sesuatu sumbangan itu, dia nak mendapat apa? Glamour. Ataupun bila dia bagi bantuan infak tu, dia nak orang ambil gambar dia, saya menderma 5 juta ringgit dan sebagainya. Sebab itulah dalam kita memberikan khidmat, kita memberikan sumbangan itu, kena ada attitude yang berlangsung ataupun tergantungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu kenapa kita melakukan amal kebajikan tersebut ataupun khidmat tersebut. Sebab itulah kita kena faham tentang maksud khidmah dalam Islam ini, kerana dia ada banyak dimensi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada dimensi yang pertama saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah dimensi diri kita.
bagaimana diri kita ini melakukan khidmat kepada orang lain. Jadi saya nak kongsikan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah. Rasulullah berpesan kepada Aisyah, jikalau kamu mempunyai dosa dan juga salah laku, berilah air kepada orang lain. Nescaya dosa kamu akan gugur umpama daun yang gugur daripada sebuah pohon. Ini pesanan daripada Rasulullah kepada Aisyah. Bila kita rasa macam kita ada kesalahan, kita rasa macam kita ada banyak khilaf dan sebagainya, contoh tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam minggu ni kita rasa banyak sangat membazir masa, membazir waktu. Mungkin kadang-kadang tengah kita penat tu, kita tertengking anak kita contohnya, kita rasa sangat-sangat bersalah, sangat-sangat berdosa. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat perkara ini. Kita nampak orang-orang yang susah, kita berikanlah makanan. Dia mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang ada satu cerita di Facebook lah yang viral dulu. Bila ada seorang sahabat ini, dia lihat beberapa anak-anak muda yang bekerja sebagai penghantar pizza ni di sebuah stesen minyak. So, ketika itu hujan lebat. Jadi, orang-orang yang menghantar pizza dan juga orang yang menghantar barang-barang ni lah, dia akan stranded ataupun dia akan duduklah di situ untuk sebelum menunggu hujan reda. So, bila dia nampak budak-budak muda ni tengah duduk di motor menunggu hujan reda untuk menghantar pizza, apa dia buat? Dia masuk, selesaikan apa urusan dia di dalam stesen minyak tu, isi minyak dan sebagainya. Ada duit sikit, dia kata, adik, ada pizza yang saya boleh beli. Dan dia beli satu pizza. Jadi yang remaja-remaja ataupun yang membawa penghantar pizza pun seronok dan berkongsikan kisah ini. Dan menjadi viral dan ramai orang yang turut sama melakukan yang kita panggil #random kindness ini. Orang-orang kita tak kenal, tiba-tiba kita membantu. Jadi kita kena melakukan perkara-perkara ini. Kenapa? Supaya kita digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan secara langsung hati kita akan menjadi tenang. Itu daripada dimensi diri, bagaimana kita nak mendidik diri kita supaya rasa kasih dan sayang kepada manusia-manusia yang lain. Bahkan kepada manusia-manusia yang lebih memerlukan daripada kita. Dan saya nak kongsikan juga satu cerita, banyak cerita hari ini. Bagaimana saya pernah ceramah di satu sekolah. Sekolah di mana banyak anak-anak orang asli dan juga orang-orang miskin. Dan saya sebenarnya banyak berceramah tentang isu-isu kemanusiaan, isu Palestin dan sebagainya. Jadi bila kita ceramah, ada di hujung ceramah tu kita akan kata kalau ada rezeki lebih, sumbangan nak bagi 10 sen, 20 sen, boleh bagilah. Tapi selalunya saya tak tekankan di sekolah. Sebab kalau di sekolah ni kita fokus kepada memberikan kesedaran, motivasi dan sebagainya. Sehabis saja saya ceramah tuan-tuan dan puan-puan. So saya letak tabung kecil di belakang di dekat bus dengan pameran tu. Maka ramailah yang derma RM1 dan sebagainya. Dan seorang pelajar ini dengan baju yang agak lusuh, nampak tak terurus dan sebagainya, dia datang kepada saya. Dia kata, abang tunggu sekejap. Tunggu sekejap bang, saya nak ambil barang sikit. So akhirnya adik ini dia balik ke dorm dia dan dia datang dengan sebotol duit shilling. Tinggi ni tuan-tuan dan puan-puan, tinggi. Saya rasa ada kot dekat 30 ke 40 ringgit. So dia bawa kepada saya, dia kata, abang, ini derma saya untuk sahabat-sahabat saya di Palestin. So saya bila lihat, sebab tengok budak ini baju dia lusuh, nampak macam tak terurus. So saya tanyalah dia, Dek, ayah mak kerja apa? Dia kata, mak ayah kerja kampung je. So kita boleh tahulah kalau mak ayah kerja kampung. Dia kata pun saya daripada keluarga yang susah dan sebagainya. Ini duit saya simpan sikit-sikit untuk apa? Untuk masa yang sesuai saya nak bagilah kepada orang yang memerlukan. Jadi bila abang datang ke sekolah saya nak bagi kepada abang. So saya kata kat dia, adik, saya rasa adik lebih memerlukan duit ini. Tapi dia kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata, abang kena ambil duit ni kerana saya tak tahu lagi bila lagi masa saya nak jumpa dengan abang. Mungkin besok saya ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin abang besok ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duit ini abang adalah infak saya. Supaya di akhirat kelak, adik tu cakap kepada saya, umur dalam lebih kurang 12 tahun. Dia kata, biar di akhirat kelak bila saya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai si fulan, awak dah tahu apa itu tentang Palestin, apa yang berlaku di Palestin, apa tugas anda? Jadi dia kata dia nak ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak apabila Allah bertanya apa yang telah engkau lakukan kepada Masjid Al-Aqsa dan juga Palestin. Nah, saya pernah memberikan sebotol shilling sumbangan kepada abang Aiman.
Jadi kisah adik ini memberikan satu ibrah, pengajaran kepada kita sebenarnya. Seharusnya kita kena ada semangat sebegitu rupa. Bila kita lihat ada peluang untuk melakukan kebaikan, kita kena terus lakukan. Jangan bertangguh-tangguh kerana kita tidak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik nyawa kita. Jadi seharusnya dimensi diri kita ini, apa yang kita boleh lakukan, kadang-kadang kita rasa berat, kita kadang-kadang paksa diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena force diri kita supaya menyumbang, supaya memberi. Apa yang boleh kita lakukan, antaranya kalau dengan anak-anak kita, kalau kita nak mendidik mereka lah untuk menyumbang, berinfak dan sebagainya. Ketika solat Jumaat, kalau kita bawa anak lelaki kita pergi solat Jumaat, jangan lupa berikan kepada mereka RM1, ataupun mungkin kalau rasa RM1 tu berat, bagilah 20 sen, 50 sen kan. Dan bila jumpa tabung tu kita kata, masuklah ke dalam tabung. Itu adalah dimensi diri bagaimana erti hidup kita untuk orang yang memerlukan bantuan. Erti hidup kita untuk memberi. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan sambung untuk dimensi-dimensi yang lain seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Assalamualaikum. Jumpa selepas ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Tapi jikalau kita kufur, tuan-tuan dan puan-puan, maka bersiap sedialah azab Allah itu amat pedih. Jadi satu cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah dengan kita melakukan amal kebajikan. Jadi dalam Assalamualaikum interaktif pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru bersama dengan kami, bersama dengan saya Bro Aiman, kita sedang mengupas tajuk erti hidup pada yang memberi. Jadi dalam kita mengharungi kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada harus dimensi yang kedua. Selepas kita beribadah, hubungan kita dengan Allah adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia melalui amal kebajikan dan juga amal khidmat kita, khidmah kepada manusia dan juga ummah. Jadi saya dah kongsikan sebentar tadi tentang dimensi yang pertama, iaitu dimensi diri kita dalam melakukan khidmah. Yang kedua adalah dimensi keluarga. Jadi dimensi keluarga ni, satu kisah yang menarik, ketika ditanya Aisyah kepada Aisyah, isteri Rasulullah SAW, apa yang sebenarnya Rasulullah buat di rumah. Apa yang Aisyah kata adalah, sesungguhnya Rasulullah di rumah banyak membantu kerja-kerja rumah, dan apabila datangnya waktu solat, Rasulullah segera melakukan solat. Jadi itu antara karakteristik sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang ketua keluarga. Apabila kita menjadi seorang suami, seorang ayah, masa kita di rumah, kena ada masa untuk kita membantu kerja-kerja rumah. Ini benda yang panas jugalah kalau kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ni kan, especially suami-suami tu kan di luar sana. Tajuk yang panas, kena ke suami buat kerja rumah? Tapi tengoklah, seharusnya kita kena membantu isteri kita, apatah lagi kalau isteri kita juga bersama-sama mencari rezeki dengan kita. Kita kena membantu mereka supaya meringankan beban mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya explain sikit tentang dimensi keluarga ini, anda boleh lihat Assalamualaikum interaktif secara live di Facebook TV Al-Hijrah. Anda boleh tanya soalan di situ, insya-Allah saya akan jawab sebentar saja lagi. Saya akan kongsikan apa itu dimensi keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga kita, sesungguhnya antara orang ataupun sosok yang paling penting dalam kehidupan kita adalah ibu dan ayah kita. Kita jangan pernah melupakan mereka. Dan mungkin kita sudah berjaya pada hari ini, kita sudah menjadi ustaz, kita menjadi ustazah, kita menjadi guru, kita menjadi CEO pun. Sesungguhnya kita bermula dalam keadaan yang sangat humble, sangat rendah, bermula dengan didikan ibu dan ayah kita. Jadi ibu dan ayah kita seharusnya menjadi orang yang paling utama dalam dimensi keluarga kita. Jadi bagaimana khidmat kita, tuan-tuan dan puan-puan, kepada ibu dan ayah kita? Adakah kita sudah menghubungi mereka dalam masa yang terdekat? Last, tuan-tuan dan puan-puan, kita call mak ayah kita, umi abah kita bila? Sebulan yang lepas? Setahun yang lepas? Sepatutnya kita call sekarang. Kita call sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kita tanya apa khabar mereka, bagaimana makanan mereka, kesihatan mereka dan sebagainya. Kerana inilah
yang sangat dituntut oleh Islam dan sangat dituntut oleh Rasulullah SAW. Kerana mereka ini merupakan hub kepada ruang untuk kita mendapat pahala dan juga untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, terletak di atas keredaan ibu dan ayah, birrul walidain. Jadi sementara mereka masih hidup, tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan pernah lupa dan tinggalkan mereka. Bersamalah mereka dengan masa yang kita ada sebaik mungkin. Habiskan masa bersama dengan mereka, makan bersama mereka. Kalau nak bawa berjalan bersama dengan mereka dan juga anak-anak kita, supaya mereka merasai bahawa anak mereka sayangkan mereka. Jadi dalam dimensi keluarga ini, ibu dan ayah ini sangat penting kita berbakti kepada mereka. Jadi kita tengok sikit soalan, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum daripada Facebook TV Al-Hijrah. Antara soalannya adalah, apa pendapat Bro Aiman tentang pengemis? Adakah kita perlu terus memberi atau abaikan sahaja? Terima kasih di atas soalan. Jadi ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat mutakhir ini banyak yang kita tahu tentang apa yang berlaku kepada pengemis-pengemis yang berada di jalanan. Isu terbaru mungkin tentang pusat tahfiz yang tidak berdaftar dan sebagainya, yang menggunakan kanak-kanak untuk memungut derma dan sebagainya. Dan saya rasa di kalangan kita pernah melalui fasa-fasa ini. Bila dia datang, nak bagi, kita nak bagi. Jadi saya nak kongsikan satu perumpamaan. Ya. Di dalam pepatah Melayu ada mengatakan, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada tu, tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan saya lah. Dalam kita nak melakukan amal kebajikan ni, kita kena ada juga ilmu, pengetahuan dalam kita nak bagi bantuan. Kerana kita tidak mahu bila kita bagi bantuan itu, dia tidak mendatangkan hasil, bahkan dia digunakan untuk perkara yang tidak sewajarnya. Jadi sebagai seorang Muslim, bila kita nak melakukan sesuatu amal kebajikan, sesuatu ibadah itu, dia kena dengan keadaan yang itqan, yang teliti. Jadi bila kita bagi bantuan tu, kita kena tahu apa yang kita nak bagi itu. Jadi bila kita bagi itu, kita kena cek lah, adik ini daripada tahfiz mana, berdaftar ke tidak dan sebagainya. Dan juga antaranya boleh kita derma terus kepada NGO yang berdaftar secara sah di Malaysia. Banyak NGO-NGO yang tuan-tuan dan perempuan boleh lihat. Okey, kita lihat juga soalan-soalan di Facebook, tuan-tuan dan perempuan. Ya, daripada Nick Syarifah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sirah Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih kerana melihat. Assalamualaikum, interaktif. Ada juga yang daripada Brozol, random kindness, yang saya kongsikan sebentar tadi, bagaimana kita kena share positivity dan juga berkongsi rezeki kita. Ada daripada saudari Amira Mazlan. Bro Aiman, bagaimana kita ingin pupuk sikap suka memberi dalam diri anak-anak sejak kecil. Jadi terima kasih Sis Amira Mazlan di atas soalan tentang bagaimana kita nak pupuk sikap suka memberi dalam diri anak-anak. Jadi saya kongsikan sedikit, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bila kita bersama dengan anak-anak kita ini, mereka ini orang yang sangat jujur dalam mereka punya jawapan dan juga ataupun soalan. Saya kongsikan pengalaman saya dengan anak saya lah, sebab saya ada 3 orang anak perempuan. Kerana saya banyak bekerja dengan NGO kemanusiaan dan sebagainya. Apa yang saya lakukan dengan anak-anak perempuan saya, selalunya bila kami ke masjid, saya bawa bersama anak-anak perempuan saya akan, yang pertama, bila ada tabung tu, saya akan bawa dia ke depan tabung di masjid. Saya kata, Wafa, ini adalah tabung di mana kalau kita derma, kita masukkan duit ke dalam ini, maka duit ini akan dimanfaatkan untuk kegunaan orang ramai. Sebagai contoh, kalau di masjid, akan digunakan untuk mengimarahkan masjid. Jadi bila Wafa masuk dalam ni, masjid ini orang rasa nak datang, bila orang datang tu dapat pahala, Wafa juga dapat pahala. So bila dia dengar jawapan tu, oh, bagi duit bukan saja masjid dapat manfaat, tapi juga Wafa juga dapat pahala. Jadi setiap kali ke masjid, dia akan minta duit daripada kita. Jadi sebab tu jangan bagi terus RM50, nanti dia akan minta RM50, RM50, habis bankrupt, tuan-tuan dan puan. Jadi bagilah RM1 mungkin 50 sen. Jadi setiap kali ke masjid, ataupun kalau kita ada anak-anak lelaki, setiap Jumaat itu bawa dia ke masjid. Dan bagilah sedikit duit kepada dia untuk dia rasa nak derma dekat tabung masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita boleh kongsikan kepada anak-anak kita kisah-kisah para sahabat yang sangat banyak apabila Rasulullah SAW memohon sumbangan untuk berjuang ataupun menghadapi peperangan dan sebagainya, untuk membina masjid, contohnya di Madinah Al-Munawwarah, berlumba-lumba para sahabat mendermakan
harta-harta mereka. Ada yang memberikan segalanya harta, bila ditanya apa yang tinggal daripada engkau, hanyalah Allah dan juga Rasul. Begitu hebat pengorbanan, infak daripada para sahabiah suatu ketika dahulu. Jadi kita kena, yang pertama kita kena ada, kita panggil praktikal, iaitu terus buat. Sebagai contoh di masjid tadi tu, di hadapan tabung tu, kita explain kepada dia dengan sebaiknya. Yang kedua, kita banyakkan penceritaan yang mencerita tentang kebaikan bersedekah, bagaimana para sahabat lakukannya dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang boleh kita melakukan dengan anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, erti hidup pada memberi pada hari ini kita nak simpulkan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kami di Beta Project dan juga Maisa banyak menjalankan inisiatif untuk membantu masyarakat. Kerana kita inginkan kita ini tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan masyarakat. Kerana masyarakatlah satu kelompok yang memerlukan bantuan dan juga sokongan daripada kita daripada segenap segi. Sebagai contoh, ya tuan-tuan dan puan-puan, kami telah melakukan satu aktiviti hujung bulan lepas, bulan Mac yang lalu, kita panggil daripada masjid ke Coket. Bukan kita nak ramaikan di Coket tu, tetapi kebaikan yang berada di dalam masjid dan juga seisinya itu kita bawa bertemu dengan masyarakat gelandangan ketika itu, dan juga sahabat-sahabat kita yang terlibat di dalam dadah. Jadi kita satuni mereka itulah sahabat kita, kita berkasih sayang dengan mereka dan sebagainya. Itu antara yang kita lakukan. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, Maisa dan juga Beta Project akan melakukan satu inisiatif yang dipanggil Sinar Ramadan bersama PPR Subang, Lembah Subang, di mana kita membuka sumbangan dan juga bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh menderma di akaun Maisa, dan apa yang boleh kita lakukan, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, tindakan kita didik, rumusan untuk program hari ini, didik keluarga kita dan juga diri kita supaya menjadi insan yang banyak memberi, kerana rezeki kita tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah kalau kita teruskan memberi. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sebarkan positivity, kita sebarkan kebaikan. Apa yang kita boleh lakukan, kita share lah apa benda yang bermanfaat, dan seterusnya kita doa untuk sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berada di akhir rancangan. Teruskan bersama dengan kami di dalam Assalamualaikum Interaktif pada minggu hadapan. InsyaAllah semoga kita menjadi insan yang hebat, yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.